الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلنا شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تؤمنوا بالله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لتؤمنوا بالله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه.
المصطفى أبشر بنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا وطاب قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى دون الورى دون الورى ربنا دون الورى ربنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا duhai perindu Mustafa kabarlah detik gembira duhai perindu Mustafa kabarlah detik gembira telah penuh cinta di hati nurani yang suci beruntung perindu Mustafa beruntung perindu Mustafa ya عاشق المصطفى أبشر يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. بارك الله فيكم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وشارحه رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومنا وعلومكم وعلوم شيخنا في الدارين آمين. آمين. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن سماك
سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيب وإذا لم يدهن رؤي منه. قال المصنف الله تعالى وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه قال وقد سئل عن شيب رسول الله. Kita tak percaya ini. Telah ditanya kepada Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu tentang sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau akan kelihatan uban bagi. Dan kalau Nabi tidak memakai uban, kelihatan uban baginda Rasul. Terus. Syabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay والحال أنه قد سئل عن شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالجملة حالية وقوله فقال كذا بالفاء في الأصول المعتمدة وفي نسخة بلا فاء. Ada riwayat sebut faqala, ada riwayat yang tidak ada fa, jadi qala saja. Tapi dalam usul mu'tamadah, dalam kitab-kitab usul yang mu'tamad ditulis dengan faqala. Terus. قوله كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيء أي لالتباس البياض ببريق الشعر من الدهن. من الدهن. Nah. Apa dia? Apa beza duhn dengan dahn? Dahn maksudnya fi'lu, isti'malu duhn. Manakala duhn, ad-duhn yani ma yuddahanu bih. Minyak itu sendiri dipanggil duhn. Dan dahan adalah dahan minyak tersebut. Kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu shaybun. Ay liltibas al-bayadi bi bariq ash-sha'ri min ad-duhni. Jadi kalau Nabi memakai minyak maka tidak akan kelihatan uban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Liltibas al-bayadi bi bariq ash-sha'r. Karena putih tadi telah masuk dengan cahayanya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan minyak. Qauluhu idza lam yadhun ru'ya li zuhuri sya'rihi hayna idzin wa yasir li zuhuri sya'rihi hayna idzin na'am wa yasiru mar'iyan. Na'am. Wa idza minhu. Ketika Nabi tidak memakai minyak, maka akan kelihatan uban Nabi. Kenapa? Ai li dhuhuri sya'rihi hina idzin fayasiru shaybuhu mar'iyan. Karena apa? Karena waktu itu akan kelihatan rambut Nabi, karena tak ditutupi dengan minyak, maka uban Nabi akan kelihatan. Wa dahana bi takhfif fa huwa thulathi mujarrad. Dahana. Wa kadza lam yadhun, fa huwa bi dhammil ha كما قاله القاري يدهن. لكن قال الحنفي وتبعه العصام إن مضارعه بالحركات الثلاث فيكون من باب نصر وضرب وقطع. Apa maksudnya? Kalau nasara yansuru, daraba yadribu, qata'a yaqta'u. Daraba nasara yansuru, daraba yadribu, qata'a yaqta'u. Maka boleh dibaca dengan tiga-tiga. Dahana yadhinu, dahana yadhanu. Kita ikut babi nasara wa daraba wa qata'a, kena tahu jugalah. Kena tahu juga. Yansuru ka yansiru ka yansaru kan. Kalau tidak pakai baca saja. Wa qata'a. Dan fi nak tahu macam ni kena buat macam mana? Kena bukan hanya belajar sorof saja. Kena baca kamus. Kena tengok kitab Arab. Itu cara kita nak tahu. Kalau tidak sekadar baca kitab sorof, hanya tahu kaedah saja. Untuk nak kalau jadi fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, dia apa ni macam mana nak dia akan bagi kaedah saja. Lebihnya nak tengok dalam kitab.
Nak kena baca kitab. Ni tak ada benda yang ringan. Maksud tak ada benda yang kita kena tenang-tenang. Maksudnya tak perlu nak sungguh-sungguh. Tak kena sungguh-sungguh. Kalau nak dapat, kena sungguh-sungguh. Terus. وفي بعض النسخ ادهن بالتشديد من باب الافتعال وكذا لم يدهن وهذا يقتضي أن كلا من المخفف والمشدد ليس كذلك بل المشدد لازم وقولك ادهن شاربه خطأ. Jadi kata هذا يقتضي أن كلا من المخفف والمشدد للمفعول وليس كذلك. Jadi katanya kalau kata dibaca dengan takhfif, maka ni kata beliau mutaaddi lil maf'ul. Fi'il ni fi'il mutaaddi, yani memerlukan kepada maf'ul. Walaysa kadzalik, balil musyaddad lazimun. Bahkan yang musyaddad pun lazim juga. Dia fi'il lazim ni. Ini bukan fi'il mutaaddi. Apabila mutaaddi, fi'il lazim tidak memerlukan maf'ul. Fi'il mutaaddi memerlukan, fi'il lazim tidak memerlukan maf'ul. Luka iddahana syaribahu khata'un. Iddahana syaribuhu khata'un. Khata' kenapa? Karena tidak mutaaddi, dia lazim. Ini semua dalam saraf ni, semua dalam saraf. Itu penting ilmu saraf. Saraf ni macam ibu, nahu ni macam bapa. Kalau ibu dengan bapa tak bertemu, anak nak keluar ke mana? Jadi nak kena ada dua ilmu tu. Lepas tu kena mengaji balaghah. Dalam balaghah dia ada bayan ma'ani. Kenapa mengaji balaghah bayan badi' ma'ani? Kenapa ada bayan? Dalam tafsir. Dalam tafsir kena mengaji bayan. Khususnya bayan. Sebab tu Syekh Al-Imam Sawi karang kitab Irsyadul Ikhwan, Tuhfatul Ikhwan. Tuhfatul Ikhwan tu bincang bayan. Kenapa? Kerana ilmu bayan diperlukan untuk tafsir. Sebab bayan dia ada isti'arah, dia ada kinayah, dia ada majaz mursal, majaz aqli. Kemudian dia ada itu ya pembincangan dia. Tashbih. Jadi tashbih, isti'arah, kinayah, betul majaz. Qasai yang ni betul-betul tahu ni majaz mursal. Ni majaz ni isti'arah ni isti'arah tasrihiyah ke isti'arah makniyah ke. Boleh beza daripada yang tu bahkan banyak membantu kita dengan tafsir. Dalam tafsir banyak digunakan ilmu bayan. Kalau tak faham yang ni susah nak baca tafsir dan kemudian akhirnya dia akan jadi literal. Akan jadi literalis. Sebab tu dipelajari semua ilmu ni untuk apa? Untuk mengelakkan kita jadi orang yang literalis. Literalis maksudnya hanya baca dengan teks tapi tak faham konteks. Faham? Nak faham maksud tak erti, faham teksnya. Kita bukan nak macam tu. Sebab tu ulama kata kalau nak tafsir, khususnya mufassirin, nak jadi mufassir saja kena kuasai lebih kurang dalam 13 ataupun ke 20 bidang ilmu. Dan kata sebahagian ulama kata kalau nak jadi mujtahid kena kuasai hampir lebih kurang 18 bidang ilmu. Dan yang syadid di kalangan ulama kata kalau kuasai nahu sekurang-kurang kena sama macam Sibawayh. Tu dia bila dia mujtahid. Kalau fiqh kena reti sama macam kedudukannya sama macam Imam Syafi'i baru boleh jadi mujtahid. Dia. Maksudnya tak boleh jadi. Jadi macam syibih mustahil. Walaupun tak mustahil tapi jadi syibih mustahil. Susah. Buka kitab tu Syekh bin Bayyah. Apa dia? Kitab dia tu Sina'atul Fatwa. Syekh bin Bayyah saja pun dah pening dah. Buka kitab Syekh Muhammad Awamah Asar Ikhtilafil Hadis. Asar Ikhtilafil Hadis. Buka kitab Syekh At-Tawilah. Syekh At-Tawilah. Ingatlah. Kitab pasal Asarul Ikhtilaf Al-Fiqh. Asarul Ikhtilaf Al-Lughah fil Fiqh atau fil Hadis. Tulis kitab khas berkenaan masalah tersebut aja. Bincang pasal huruf ya, bincang pasal berkenaan nahu yang bagi kesan kepada perbincangan tentang fiqh. Yang tu saja kita tengok dah luah dah. Tu masih lagi hanya naqal saja. Hanya dinukilkan balik daripada kalam ulama saja. Tak jadi Imam Syafi'i lagi tu. Faham? Macam mana nak tiru dia apa? Susah. Jadi maksudnya kita mengaji ni kadang-kadang sampai berpuluh tahun pun tak tentu lagi. Kita ni jadi kuku kaki Imam Syafi'i pun tak tentu sampai lagi.
Tak rasa kita mengaji dah tak sampai lagi. Ada benda kita baca tak faham. Ada benda kita baca tak faham. Tak faham tu yang jadi kita jadi lagi nak kena mengaji. Bila baca tak faham, lagi nak kena mengaji. Kita bukan baca sathi. Baca sathi boleh. Dan kita nak baca dengan dengan dalam. Dengan bacaan masyayikh. Macam mana dia faham ketika baca. Bila faham alif lam tu, alif lam ni apa dia? Alif lam ni jenis mana? Kemudian kalau dia i'rab, kenapa kalau i'rab macam ni jadi maksud dia apa dia? Kalau dia i'rab macam ni, maksud dia jadi macam mana? Tujuannya kenapa tu? Nak mengaji semua, nak gabungan ilmu tadi. Lepas tu ilmu ni syabakah. Okay. Dia macam web. Sarang labah-labah. Gabung. Dia asal benang. Nahu, saraf, mantik, balaghah. Dia benang. Gabung. Benang-benang ni jadi kain batik. Comel. Masa benang saja comel, tak comel. Masa dia benang tak comel. Tapi bila digabung ilmu tadi, maka keluarlah kitab-kitab yang ada depan kita ni. Khidmat kepada ilmu tersebut. Tidak? Semangat nak mengaji. Nampak gaya macam semangat tu kan. Tapi susah. 4 tahun tak cukup. Duduk di zawiyah nanti kalau kata 4 tahun, takkan cukup 4 tahun tu. 4 tahun tu hanya bagi orang panggil apa, kunci untuk ketuk kepala otak kita ni. Nak bagi kita sedak, kata banyak kita tak tahu. Itu ya. Tapi kalau duduk di sini tak cukup 4 tahun dah lari, macam mana nak jumpa kunci? Tak jumpa kunci. Hak tu baru nak bagi apa dia? Nak bagi kunci anak tangga satu ya. Nak duduk, nak kena ni, kena duduk jauh lagi. Tambah lagi 4 tahun lagi. 4 tahun tu nak bagi ada disiplin. Disiplin hati ni kena inqita' dengan seluruh perkara. Itu ya. Nak mau bagi dalam otak kita ni tasyattut. Letak benda macam-macam dalam kepala. Nak jadi itu, nak jadi ini. Benda tak jalan lagi. Nak jadi itu, nak jadi ini. Masuk-masuk ni nak jadi tok guru dah. Nak jadi tok guru, tapi tak ada usaha untuk jadi ke arah tu. Tak bersungguh-sungguh. Hafal tak mau. Hadir kelas tak mau. Malah. Lepas tu pula cepat merajuk. Cepat terkoyak. Jadi cepat terkoyak ni tak boleh jadi ulama. Ulama ni dia kena tahan zul. Tahan penghinaan. Kalau tok guru dia marah, dia tahan. Sabar. Dan kemudian tahu kata ni semua adalah untuk kebaikan dia. InsyaAllah akan jadi baik nanti. Tapi kalau tak tahan, dosa nak kena hormat je waktu ni. Habis. Tak dapat apa. Tak. Yang ni yang kita akan tekan, tiap-tiap hari tekan sampai dia muntah. Sampai dia tak tahu nak kata apa lah. Itu sebetulnya. Sebab apa ni? Nak faham semua ni. Nak faham semua ni, nak macam mana Imam Bajuri lalui perjalanan hidup dia. Baru kita bila baca tu kita akan jadi rasa nikmat. Kita rasa berharganya kitab yang ulama tinggal. Bila kita baca tu dia senyum seorang-seorang. Kenapa? Kerana faham. Dia tak faham, dia tak senyum seorang-seorang, dia baca tak faham, tutup buku. Banyaknya alat tak cukup lagi. Tu dia suruh bagi alat ni. Alat ni paling penting sekali waktu sekarang. Paling penting. Di Azhar ke, di mana ke, alat paling penting. Kerana alat ni kita akan menongkah semua ni benda-benda ni. Macam mana nak baca kitab Imam Subki? Macam mana nak baca Tuhfatul Muhtaj? Macam mana nak baca tu kitab Hasyiah Syarwani? Macam mana? Nak baca macam Hasyiah Tarmasi. Ala Manhajil Qawim. Macam mana? Tak boleh baca kalau kata tak boleh kuasai ilmu betul-betul. Tu tujuan. Jadi macam mana nak buat? Kena sungguh-sungguh. Mengaji ni kena sungguh-sungguh. Mana boleh main-main. Ngaji main-main nak jadi untuk guru macam mana? Tu kalau nak jadi umanah hadhil ummah, kena sungguh-sungguh. Dan kita nak jadi pemegang amanah umat ni. Orang nak jadi pakar dalam bidang petroleum, dia kena mengaji sungguh-sungguh baru boleh duduk di peringkat tinggi, gaji 40,000 sebulan. Dia tak? Baru boleh duduk di Petronas tu. Turun pun kemah. 40,000 sebulan gaji. Kalau kata itu tak apa. Sebab apa? Sebab dah mengaji sungguh-sungguh dulu. Bahagian dia tu. Macam mana kalau dia nak dapat gaji pakar dalam bidang pembedahan, dia kena mengaji sungguh-sungguh bidang pembedahan. Takkan bidang agama nak main-main. Tidur, bangun, jadi ustaz. Tu kacau. Tidak nak balik ustaz. Tak apa nak dan nak start ni. Lepas tu habis, pergi masuk sekolah, ajak budak-budak, lingkup lagi budak-budak. Kuklah budak-budak tu semangat nak pergi mengaji untuk guru juga. Naknya boleh je. Kita jadi ustaz, mengaji sungguh-sungguh, masuk sekolah menengah kita mengajar, ada generasi yang kita pilih untuk didik dia tiap-tiap hari, boleh jadi tok guru budak tu kalau duduk sekolah tu. Tapi dah kita sendiri pun tak ada ni, faqidu syai' la yu'ti. Orang tak ada apa nak bagi pada orang. Ya tak? Tu tak kena jadi pemimpin ni.
jadi Perdana Menteri, jadi Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Timbalan Menteri Agama. Malam tak apa lah. Jadi itu kan. Itu mau nak kena jadilah. Jadi itu barulah kita ada jiwa dengan agama ni. Baik, terus. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي أنبأنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شعرة بيضاء. Tamam. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahawa sesungguhnya uban di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jumlahnya lebih kurang 20 helai uban. Terus. Qauluhu Muhammad bin Umar bin al-Walid kasa'id. Walid kasa'id. Maksudnya Walid Sa'id. Itu jawab. Terus. Qauluhu al-Kindi kasril kafi nisbatan ila kindah. Kahinqah. محلة بالكوفة ولذلك قيل له الكوفي لا لقبيلة كما وهم. قال أبو حاتم صدوق وقال النسائي لا بأس به خرج له المصنف والنسائي وابن ماجه. Jadi bikasril kaf, Kindi, dia nisbah kepada Kindah. Kindah ni nama tempat di Kufah. Nah, walizalika qila lahu Kufi la liqabilatin. Karena dia bukan kabilah ni, bukan kabilah Kindi. Tak. Kama wuhima. Sebagian orang kata Kindi ni adalah nama kabilah, tak nama negeri, nama tempat. Ya. Terus. Qauluhu Yahya bin Adam siqatun hafidun rawa an Malikin Wa Mus'ir. wa Mus'ir. Mis'ar kan Mus'ir. Mus'ir. Rawa an Malikin wa Mus'irin wa anhu Ahmad wa Ishaq kharaja lahu sittah. Saya cuba tengok balik. Mus'ar ni baca juga. Ya, ulama darul hadis ni dia mengelirukan orang. Mis'ar. Kita baca dia Mis'ar ni. Baca Mis'ar ni mana? Dia Mus'ir. Mis'ar. Mis'ar. Mis'ar nah. Qauluhu an Syarikin ay ibni Abdullah ibni Abi Syarikin an-Nakhai. Nakhai. An-Nakhai. Syarik ibni Abdullah ibni Abi Syarikin Naqai. La Syarik ibni Abdullah ibni Abi Namir. Kama wuhima fihi ba'du syurrah. Nah, sebahagian syurrah jadi waham khilaf. Siapa dia Syarik di sini? Syarik ibni Abdullah ibni Abi Syarik ke Syarik ibni Abdullah ibni Abi Namir? Nah, yang ni yang di atas tu, Abi Syarik. Nah, ibni Abi Syarik. Karena yang bagi lil muallif tamyizuhu. Nah, sepatutnya bagi muallif iaitu Al-Imam At-Tirmidzi membezakan di antara kedua tersebut. Nah, kena disebut juga di belakang sepatutnya. Terus. Saduqun siqatun hafidun lakin kana yaghlatu wa yukhti'u katsiran. Kharaja lahu al-jama'ah. Kharaja lahu al-jama'ah. Nah. Qauluhu an Ubaidillah bin Umar siqatun Sabtun. Min akabiril fuqaha'i qaddamahu Ahmad bin Salih ala Malik fi riwayati an Nafi'. Ahmad bin Salih mendahulukan beliau daripada Malik. Jadi kalau kata bertembung riwayat Abdullah bin Umar bin Malik Ubaidillah bin Umar bin Nafi' dengan Malik an Nafi', maka Ahmad bin Salih akan dahulukan riwayat beliau kalau berlaku pertembungan. Jadi kata riwayat Ubaidillah bin Umar sebut lain, Sayyidina Imam Malik riwayat Nafi' juga sebut lain, maka didahulukan riwayat beliau. Kalau dia lah daripada Sayyidina Ahmad bin Salih. Terus. Qawluhu an Nafi'an siqatun sabtun ahadul a'lami min a'immatit tabi'in asluhu min al-gharbi wa qila min Naisabur. Qawluhu an Abdullah bin Umar ruya lahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, anak murid kepada Imam Nafi' ni. Jadi riwayat kalau Ubaidillah
An Nafi' Ubaidillah bin Umar an Nafi' an Abdullah bin Umar. Ini riwayat ini didahulukan oleh Ahmad bin Saleh. Riwayat yang macam ni. An Abdullah bin Umar ruwiya lahu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1630 haditha. 1630 hadis diriwayatkan daripada Nabi SAW. Wa kana kathira as-sadaqah. Beliau banyak bersedekah. Tasaddaqa fi majlisin bi 30,000. Dia pernah sedekah dalam satu majlis saja 30,000 dirham ataupun dinar. Tak disebut berapa. Dinar ataupun dirham. Tapi banyaklah. Wa hajja 60 hajjatan. Dia pernah menunaikan haji sebanyak 60 haji. Wa atamara 1000 umrah. Dan pernah umrah sebanyak 1000 kali umrah. 1000 kali umrah. Kalau 60 kali haji, umrah dia 1000 kali, maksudnya satu kali haji dia, kalau kita kira dengan tu lah, satu kali haji itu agak-agak selepas tu dia buat umrah berapa kali. Kita kira balik. Tu tak kira dengan waktu umrah lain lah. Kiai Sufyan Miftahul Arifin diceritakan, kata Ustaz Baydawi, anak murid Kiai Sufyan ni, duk khidmat dekat kami kalau kami ke Mekah, saya jumpa dengan Ustaz Baydawi. Dia orang situ Bondo. Dia ada cerita, dia kata dia pernah tolak Kiai Sufyan. Ada satu hari dia kata sampai 7 kali buat umrah. Satu hari. Kita sehari buat sekali pun teruk. Nak masuk 2 kali itu pakai jam terus. Kan? Tak boleh buat apa dah. Saya masa 2007, masa mula-mula pergi ke Mekah tu, semangat tu. Sehari 2 kali buat umrah. Pagi sekali, malam sekali buat. Nak bagi cukup berapa kali di Mekah tu buat umrah. Ya. Tapi lah ni kalau pergi telah pergi mengaji. Pergi buat umrah sekali, lepas tu pergi mengaji, lepas tu Hajatul Wada' dah. Umrah apa ni? Tawaf wada' lepas tu. Taklah, pergi mengaji. Saya duduk pergi mengaji. Dulu ni semangat kan. Kiai Sufyan Allah yarhamuh meninggal waktu semayang. Dia meninggal waktu tengah semayang. Maqam dia di Ma'la. Sehari 7 kali. Dia duduk atas kursi roda. Yang tukang tolak dia Ustaz Baydawi. Tapi dia kata tolak dia tak terasa apa. Lepas 7 kali tu jam terus. Dia kata, tapi masa duduk tolak, dia kata yang tolak pula bukan tolak di tempat yang tawaf di atas tu. Tolak di tempat mataf tu. Tapi jalan lapang. Orang penuh, jalan lapang. Wali-wali ya. Mesti boleh jalan. Jalan je tak belaga kaki orang, tak ada apa. Yang macam biasa. Lepas habis tu, selesai umrah, terus naik pula kenderaan pergi Tanaim, buat pula lagi, mai pula balik sekali lagi. Buat lagi. Bulan Ramadan, bukan bulan biasa. Ramadan sehari 7 kali buat. Tu dia. Tapi dia kata rasa cepat betul. Dia kata pernah dia rasa, kalau tak saya ingat-ingat saya lah, dia kata pernah sekali dia kata buat umrah setengah jam ya, semua siap. Macam mana boleh buat setengah jam? Allah Ta'ala berkati waktu. Terus pergi umrah pula, pergi Tanaim pula, patah balik pula. Kita kalau duduk atas kursi roda pun, larat nak duduk atas kursi roda. Ya. Berakak jubah. Orang duduk tolak pun, teruk juga. Tapi ni karamah Allah Ta'ala bagi kepada awliya dia. Sampai bukan dia aja jadi kuat, hak tolak dia pun kuat. Tapi lepas dia kata, cukup hari ni. Cukup tu habis terus. Habis bateri. Dia kata bateri tu serupa dengan duk ada dekat tempat tolak dia. Macam duk transfer kat dia. Lepas dia kata cukup, lepas tu saja. Jam terus. Dia kata, baru rasa ni habis semua badan ni. Baru rasa teruk dia kata. Ni wali-wali Allah Ta'ala. Baik, terus. Qawluhu nahwan min 20 ay qariban minha. Wa qad sabaqa anna hadha la yunafi khabar Anas. Wa bi la yuqala hadatsana Abu Quraib Muhammad. Ada orang silap baca ni, Wahabi dia duk kata macam mana wali-wali dulu boleh pergi sebut kata buat haji 1000 kali. Haji apa 1000 kali? Atau umur dia 40 tahun sampai haji 1000 kali. Dia silap baca umrah 1000 kali. Haji 1000 kali tu ialah memang kita pun boleh jadi kalau orang tu umur 1000 kali 1000 tahun. Tak mustahil lah. Ya, tapi dia kata ulama tu bukan umur 1000 tahun pun dia silap baca. Tapi dia nak rot kan. Umrah 1000 kali. Umrah 1000 kali tak mustahil. Terus. Ada seorang Wahabi. Nak kata Wahabi. Ada seorang Wahabi ni, dia pergi umrah sekali lah. Lepas tu dia tak buat lah.
Orang pergi ke mana? Pergi ke Madinah. Lalu kok belah apa ni, Bir Ali nak pergi ke Mekah lah. Sampai di Mekah tengok dia duduk dekat lobi hotel pakai baju biasa. Tanya, tak buat umrah ke? Nak buat dah dulu dia. Kita lah ni bawa jemaah kan. Tu yang lalu kok miqat apa semua benda tu, apa benda ni hang ni. Nah, mai buat jubah. Ada orang jahil sampai murakab minta tu. Tapi tak, tu pun jadi mutawif. Rosak habis jemaah. Jemaah penin, dia pun penin. Dia pun tak tahu apa nak bagi apa kat orang. Tu masalah. Terus nahwan min 20. Cukuplah dengan Wahabi. Qariban minha, nahwan min 20 maksudnya hampir 20. Wa qad sabaqa anna hadha la yunafi khabar Anas. La yunafi khabar Anas. Jadi hadis ni, riwayat ni tidak menafikan atau tidak bercanggah dengan khabar Sayyidina Anas bin Malik yang sebut tadi 14 helai rambut. Qauluhu, terus riwayat yang bawah. Nabi qala hadatsana Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala qala hadatsana Muawiyah bin Hisham an Shayban an Abi Ishaq an Ikrimah an Ibn Abbas qala Abu Bakr ya Rasulullah qad shitta qala shayyabatni Hud الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. Nah, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata bahawa Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, qad shibta. Ya Rasulullah, kamu beruban ya Rasulullah. Kata Nabi, ya saya beruban disebabkan kerana surah Hud, Waqi'ah, Mursalat, Amma Yatasa'alun dan Iza Syamsu Kuwirat. Kenapa Nabi beruban dengan sebab surah-surah ni? Nanti kita tengok. Baca syarah. Qauluhu Abu Quraib bitasqiri wa qauluhu Muhammad ibn al-Ala bil muhmalati wal maddi sikatun. Ni game mana ni? Sikatun. Terus. Sikatun. Ingat sikatun. Ahadul a'lamil mukatsirin. Muksirin. أحد الأعلام المكثرين ظهر له بالكوفة 300,000 حديث خرج له الستة. ظهر له بالكوفة 300,000 حديث. Allah. Ini lebih kurang 300,000 hadis. No? Muhammad bin Ala. ظهر له بالكوفة 300,000 حديث. ظهر له maksudnya apa dia? Ini keluar ala zahril qalb. Dia cakap, dia riwayatkan dengan ingatan dia saja 300,000 hadis. Ya. Siqah, ahadul a'lamil muksirin. Cakap orang dulu. Mereka lebih pada komputer. Kelebihan kan, zaman tu ada komputer dia otak mereka. Tak jadikan mereka ni umana hadhil ummah. Imam-imam. Terus, qauluhu Muawiyah bin Hisham qala Abu Hatim saduqun. وقال أبو داود ثقة. وخطأ الذهبي من زعم أنه متروك. خرج له البخاري في الأدب والخمسة. الأدب يعني أدب المفرد. terus. قوله عن شيبان بفتح الشين وقوله عن أبي إسحاق أي السبيعي. قوله عن إكرمة أي أبو عبد الله مولى ابن عباس أحد أوعية العلم لكنه متهم برأي الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة. نعم. ولذلك jadi ini Ikrimah ini maula Ibni Abbas. Sayyidina Ibnu Abbas pernah membebaskan beliau. Jadi dia maula Ibni Abbas. Dan beliau salah satu daripada penyimpan ilmu, awiyatil ilm. Ini ulama besar lah. Tetapi dia dituduh dengan ittiham dengan ra'il khawarij yang berpegang dengan pandangan mengkafirkan murtakibal kabirah, yani orang yang buat dosa besar. Bagi mereka orang Khawarij, orang buat dosa besar kafir. Walidzalika waqafa yawman ala babil masjid faqal ma fihi illa kafirun. Walidzalika waqafa yawman ala babil masjid faqal ma fihi illa kafir. Dia satu hari dia duduk kat pintu masjid, lepas tu dia tengok dalam masjid, dia tidak ada dalam masjid, dia melainkan kafir. وثقه جمع منهم البخاري وقال ابن معين كابن سيرين هو كذاب وأتي بجنازته إلى المسجد فما حل أحد من أهله حبوته.
حل حبوته ومات في يومه كسير عزة فشهد الناس جنازته وتجنبوا عكرمة. قال ابن معين كابن سيرين هو كذاب. Itu dia. Kita tengok ni. Nah, disebut di sini kata Ibnu Ma'in dan juga Ibnu Sirin mengatakan bahawa Ikrimah kadzab. Nah, dibawa jenazahnya ke masjid. Famahalla ahadun min ahlihi habwatah. Famahalla ahadun min ahlihi habwatahu. Habwah ni apa dia? Nak kamus? Dia cari habwah. Wa mata fi yawmihi Kusayr Azzata fashahida an-nasu janazatahu wa tajannabu Ikrimah. Hari yang sama juga meninggal seorang lagi nama Kusayr Azzah. Nah, dan orang pakat pergi ke sembahyang jenazah Kusayr, tinggalkan jenazah Ikrimah. Sebut macam tu. Kerana beliau tergolong dalam golongan yang muttaham bi ra'yil khawarij. Jadi itu. Baik. Tapi alim, tapi fitnah dengan tu. Tamam. Terus. Abuah apa dia? Tak. Habuah. Ada? Tak apa, baca tu. قوله قد شبت أي قد ظهر فيك الشيب ومراده السؤال عن السبب المقتضي للشيب مع أن مزاجه صلى الله عليه وسلم اعتدلت فيه الطبائع واعتدالها يستلزم عدم الشيب. فمحل أحد من أهله حبوته. Kan ikatan, habuah ni ikatan. Kan ikatan kat jenazah tu. Yang tadi utiya bi janazatihi ilal masjid famahalla ahadun min ahlihi habwatah. Maksudnya apa dia? Kan orang kalau nak ni kan nak buang, kita nak masuk dalam makam kan, dia akan buka tali dia tu. Tak ada seorang pun ahli keluarga dia pergi pegang tu, biak macam tu je. Ni kira jarah betul lah ni. Lepas tu dia ni sebab dia suka kafirkan orang. Maksud dia fitnah macam tu kan. Jadi bila dia mati, dibawa jenazah dia ke masjid, famahalla ahadun min ahlihi habwatah. Maksudnya tak ada seorang pun ahli keluarga dia yang mai duk buka kain tali tu, mau biak. Biak gitu lah. Macam tu sekali. Ataupun mungkin nak buka ni tali, nak buka tengok muka kan, orang tak tahu. Gitu. Kebetulan hari tu ada orang lain pula mati, seorang lagi mati, Kusayr Azzah. Maka orang semua pakat pi ziarah jenazah kawan tu, tinggalkan jenazah Ikrimah. Moga Allah Ta'ala lindung kita dan jaga aib kita insya-Allah. Amin. Qauluhu. Lepas tu jangan duk kafirkan orang, jangan duk ni. Qauluhu qad shibta ay qad dhahara fika ash-shaybu wa muraduhu as-su'alu 'an as-sababi al-muqtadi lish-shaybi ma'a anna mizajahu sallallahu alaihi wasallam i'tadalat fihi at-taba'i'u wa i'tidaluha yastalzimu 'adama ash-shaybi. Jadi di sini saya nak Abu Bakar pelik. Itu qad dhahara fika ash-shayb. Ada uban di rambut kamu ya Rasulullah. Jadi soal di sini an sababi muqtadi al-sababi al-muqtadi lisyaybi. Apa sebab yang menyebabkan kamu beruban ya Rasulullah? Ma'anna mazajahu sallallahu alaihi wasallam i'tadalat fihi at-taba'i'u. Karena keadaan Nabi SAW ni i'tadalat. Ini sederhana pada tabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'tidaluha yastalzimu 'adamu syayb. Yastalzimu 'adama syayb. Jadi kalau kata ikut dengan keadaan tubuh badan Nabi, dengan cuaca dan sebagainya, maksudnya tidak lazim padanya ada syaib, ada uban. Maka Nabi pun bagi jawapan kenapa Nabi beruban. Qauluhu qala syayyabatni hudun bis-sarfi wa adamih riwayatan. Jadi boleh baca syayyabatni hudun. Kalau baca hudu bis-sarf, hudun maksudnya bis-sarf, dengan baca saraf, ditanwinkan. Kalau baca dengan hudu maksudnya bi'adami sarf. Terus. Wa qawluhu wal waqi'ah ila akhirih zada at-Tabrani fi riwayatin wal haqqah wa zada ibn Marduyah. Kita baca kitab hadis lah ni. Maka kena baca Marduyah.
Mana-mana nama yang ada waih di belakang dibaca oleh ulama hadis dengan wiyah. Di marduyah. Macam itu. Karena bagi ulama hadis dia kata waih ni nama syaitan. Jadi tak boleh baca waih. Sibwiyah. Tak boleh baca sibawih. Sibwiyah, marduyah, rahuyah. Kalau ulama lughah boleh baca rahawaih, sibawaih, mardawaih boleh baca. Marduyah kan, mardawaih boleh baca. Tapi ulama hadis tak baca itu. Jadi kita baca ikut dengan hadis lah sebab ni kita hadis. Ibnu Marduyah fi ukhra. وزاد ابن مردوية في أخرى وهل أتاك حديث الغاشية وزاد ابن سعد في أخرى والقارئة وسأل سائل وفي أخرى. Sa'ala sa'ilun surah apa? Ma'arij. Ha? Ma'arij. Oh tu betul. Oh. Abang ada syahadah. Ma'arif. Ain dia pun tadi menjadi tok imam kat masjid Jumaat tadi. Dia baca doa panjang pada ustaz lagi. Bagi. Ma'arif ha? Bagi. Bagus apa ni anak-anak murid hafal Quran ni. Ma'arif ha. Terus وفي أخرى واقتربت الساعة وإسناد الشيب إلى السور المذكورة. إلى السور المذكورة. Mana? Ila suwaril mazkurah. Jadi isnad syaib ila suwaril mazkurah. Apa nak? Maksud disandarkan syaib kepada surah yang kita sebutkan, yang disebutkan tadi, min qabilil isnadi ila sabab. Maksudnya daripada bentuk sanad ataupun disandarkan kepada sebab. Maksudnya penyebabnya surah-surah ini. Kerana bacaan dalam surah-surah tu. Maksudnya maksud kepada surah-surah tadi menyebabkan Nabi berfikir sampai jadi keluar ubat. Tu orang kena berubat ni kerana dia banyak fikir. Banyak fikir, banyak apa ni, orang panggil apa? Macam-macam lah. Maka dia akan terkesan pada uban lah. Fahuwa ala haddi qawlihim. Terus? Fahuwa ala haddi qawlihim anbatar rabi'u al-baqala. Al-baqla. Jadi anbatar rabi'u al-baqla. Baqla maksudnya dia apa ni? Baqilla, kacang. Maksudnya rabi', maksud musim rabi' telah menumbuhkan kacang. Baik siapa yang tumbuhkan kacang hakikatnya? Allah. Tapi ini dipanggil isnadu ila sabab. Ataupun dipanggil ni apa dia ni? Majaz al-aqli dipanggil. Majaz aqli. Kenapa majaz aqli? Maksudnya kerana isnadul fi'li ila ghairi fa'ilih. Jadi kita menyandarkan fi'il kepada yang bukan pembuat dia. Pembuat asal dia siapa dia? Allah. Syayyabatni hudun. Ini majaz aqli. Apa maksud majaz aqli? Isnadul fi'li ila ghairi fa'ilih. Nah, menyandarkan fi'il bukan kepada pembuat dia yang hakiki. Yang buat hakiki Allah. Ambatar rabi'ul baqla li'anna al-mu'athira huwa Allah. Karena mu'athir yang betulnya Allah. Okay? Wa innama kanat hadhihi as-suwaru sababan fi syaybi lishtimaliha ala bayani ahwali su'ada'i wal ashqiya wa ahwali al-qiyamah. Kenapa dijadikan surah ni sebagai sebab tumbuhnya uban Nabi? Karena dalam surah ini terkandung padanya ahwali su'ada wal ashqiya. Dalamnya ada hal keadaan orang-orang yang celaka dan orang-orang pada hari kiamat. Bal tata'azzaru ri'ayatuhu ala ghairi nufusil qudsiyah. Dan juga suatu benda yang susah ataupun ta'azzur untuk kita menjaganya bagi orang, melainkan orang yang hati nurani dia sangat bersih. Yang tu baru boleh jaga betul. Segala penyakit-penyakit dalam tu yang disebutkan tadi nak berjaga, melainkan orang ni orang yang hatinya sangat bersih. Jadi hak ni apa dia? Wahwal amru bil istiqamah. Apa dia yang wama tata'assar tadi ni? Sesuatu yang sangat sukar dan juga sangat payah untuk dilakukan untuk istiqamah. Syekh Yusri boleh istiqamah dengan Quran sejak daripada lepas dia hafal Quran daripada tahun 3 dia duduk di universiti apa ni bahagian tip. Dia dapat hidayah, dia cerita kat kami, dapat hidayah untuk hafal Quran ni ketika mana di Paris. Ada pertukaran pelajar di Paris. Saya alhamdulillah pernah sampai di Paris tu. Sajalah nak abang pernah sampai. Tengoklah Eiffel Tower, tengoklah Eiffel Tower ke Eiffel Tower kan. Lepas tu pergilah dekat dia punya bridge hak yang gantung Romeo and Juliet tu.
Betul tak? Lepas gantung bayang pedai ayam. Letak pedai ayam tu. Mangga. Alif kan? Alif. Pedai ayam tak? Minum ayak. Kawan dah pergi ke Paris lah ni. Gantung pedai ayam. Pedai ayam ni lah apa ni? Panggil mangga kan? Mangga tu ni lah apa ni? Lock tu. Payah pula kan? Yang tu, lepas tu teringatlah cerita tu dekat Paris tu. Ceritalah dekat rombongan sekeliling dengan saya tu, kami pergi dulu, mereka bawa benda free, memang sonok lah. Ya, orang bawa kita, suruh baca kitab. Oh, Masya Allah. Saya duduk tunggulah mana-mana syarikat travel lagi yang bagi free tu. Suruh baca kitab lah pada. Pergi duduk dalam 3-4 hari. Jalan tengok negara orang, lepas tu baca kitab. Oh, syok baca kitab. Negara yang paling seronok sekali, duduk pergi sekarang ni baca kitab tak pernah kena halau, negara barat lah. Yang kita pergi kan, duduk di Spanyol. Duduk kat tengah-tengah taman, tak ada seorang polis pun main kacau kita. Tapi cuba bawa kitab Bidayatul Hidayah tu, pergi baca tengok kat tengah-tengah Masjid Nabawi. Taubat kena halau. Dia akan main tu. Keluar. So keluar, tak pergi kita baca. Di sana ada, dia tak kacau. Duduk bawah pokok, limau. Duduk dekat taman. Pokok limau saja. Karena tanah pokok limau. Lepas tu dia panggil Portugal. Tapi Portugal saya tak sampai lah. Portugal dia panggil. Portugal maksudnya. Portugal daripada Portugal. Dia tanam buah limau. Dan limau di Spain yang saya pergi tu, dia masam. Semua masam. Okay, kenapa? Kerana lepas Islam keluar daripada orang Islam, dihalau keluar daripada bumi Spain, limau semuanya masam. Kerana mereka tak ada lagi teknologi untuk bagi manis. Masa orang Islam ada di tanah Spain, limaunya manis. Sekarang semua masam. Siapa pun tak makan. Luruh tak jalan. Lepas tu kerja duk kena sapu. Saya buatlah masa duk baca kitab tu, buatlah pertandingan. Siapa-siapa yang boleh makan buah limau ni tanpa mengubah memek muka dia, saya akan bagi hadiah. Ada seorang doktor ni, perempuan, dia boleh buat. Makan-makan buat. Dia boleh relax. Habis duit aku. Kama umira. Seperti yang diarahkan. Istiqamah ni. Wa ghairu dzalika mimma yujibu al-khauf. Dan juga selain daripada tu yang mana menyebabkan jadi takut. Dengan ketakutan. La siyama ala ummatihi sallallahu alaihi wasallam li'azimi ra'fatihi bihim. Lepas tu kita nak istiqamah ni susah. Syekh Yusri boleh istiqamah daripada tahun 3 dia hafal tu. Setiap hari dia kata dia akan ulang satu ayat setiap hari ataupun beberapa ayat. Dia akan dengar dulu Syekh Abdul Basit baca. Dia suka dengar Syekh Abdul Basit kalau tak silap. Syekh Abdul Basit ni kelebihan ni, kalau dengar dia baca serupa dengan duduk depan muka dia. Walaupun dengar suara dia. Payah kita nak baca ni. Sebab tu kalau nak bagi betul bacaan kita, dengar masyayikh macam tu baca. Syekh Abdul Basit, Syekh Khalil Husari. Saya suka dengar Syekh Abdul Basit. Sebab bila baca bacaan dia tu ni macam kita duk tengok mulut dia. Dia punya itqan yang bacaan dia. Kalau kita dengar tu macam seolah duduk depan dia waktu tu. Kalau ikut bacaan dia, insya-Allah betul tajwid tu. Walaupun tak tahu hukum dia. Nun mati bertemu ni kita tak tahu mana apa. Kalau tak ingat pun, kalau dengar dia baca, ikut dia, taklid dia saja. Itu pun dah betul ya. Silakan. Zahri. Balik dengar Syekh Abdul Basit. Oh, bau baca macam Arab ni, baca macam Jawa. Dia duduk di Jawa lah, mau baca macam Jawa. Baik. Kena biasakan itu. Terus. La siyama ala ummatihi sallallahu alaihi wasallam li'azimi ra'fatihi bihim wa rahmatihi. Kerana Nabi khususnya khususnya kepada ke atas umat Nabi Muhammad. Kerana azimi ra'fatihi bihim, kerana Nabi sangat kasih kepada umatnya, wa rahmatihi. Dan rahmatnya Nabi kepada umat, Nabi bimbang dengan keadaan umat nanti. Lepas tu bila Nabi baca tentang ayat Nabi, tak bimbang tentang diri Nabi. Dan Rasulullah dah confirm syurga Allah Ta'ala. Kunci syurga di tangan Nabi SAW. Cuma yang Nabi bimbang dengan umat Nabi SAW. Paling Nabi bimbang. Maksudnya sebab tu dalam riwayat disebut nanti di akhirat, baginda Rasul SAW nanti ketika orang dah masuk dalam syurga, Nabi tak ada. Semua dah ahli syurga masuk, Nabi tak ada. Pakat cari Nabi di mana? Rupanya Nabi duduk di pintu neraka. Tengok duduk bagi syafaat lagi. Kok ada yang boleh keluar daripada neraka masuk syurga. Tentu sekali. Kita kalau masuk syurga ni ingat apa lagi? Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala qatara ala qalbi bashar. Itu yang kita nak semua. Tak.
Lepas tu bila kita duk fikir balik tentang kehilangan orang yang kita kasih apa semua sekali, kita akan rasa pedih. Tapi kalau kita fikir di sana nanti tak akan mati dah, kita rasa seronok balik. Tak? Kita kalau fikir misalnya orang-orang yang kita sayang ni meninggal, tinggalkan kita rasa sedih di dunia ni. Tapi itu sat je. Kalaupun ada 30 tahun lagi, 40 tahun lagi kita boleh hidup, tetap sat lagi. Kerana ada tempoh. Boleh kira dengan jari. Sebab boleh sebut dengan tahun. Di akhirat nanti tak ada mati dah sampai bila-bila. Jumpa di sana nanti selesai. Tak akan berpisah dah sampai bila-bila. Waktu tu tak mati lah. Nak hidup. Yang tu nak kena tumpu betul-betul berapa tahun yang kita ada. Yang kita tak pasti kita ada berapa tahun ni kita nak kena buat baik betul-betul. Moga-moga di akhirat nanti tak duduk lama dalam neraka tu ya. Dan tak mau duduk dalam neraka. Tak ada siapa nak dalam neraka. Lepas tu sebar yang baik-baik. Cerita ke orang yang baik-baik. Sebarkan tentang kebaikan, tentang adab, tentang ilmu, tentang Rasul SAW, tentang kecintaan. Kawan-kawan ni jadi mizan kita. Akan jadi hasil timbangan kita di akhirat nanti. Saya ni jahat. Tapi satu je. Saya suka cerita pasal Rasulullah ke orang. Nak kira dengan jahat saya, memang payah nak masuk syurga ni. Tapi saya jahat-jahat pun tak ada. Saya duk ajak orang buat jahat dengan saya. Saya nak orang kenal dengan Rasulullah. Buat macam tu. Kena anggap kata kita nak di tempat tu. Saya ni mungkin tak baik sangat pun, tapi saya tak mau nanti orang buat tak baik macam dengan saya. Saya nak orang ni kenal dengan Nabi SAW. Paling kenal Nabi pun cukup dah. Lepas tu ada seorang lelaki, Bani Israel. Kita cerita kan. Duduk dalam punya jahat dia, semua kejahatan dia buat. Dan waktu dia mati, jenazah dia dilempar di tempat buang sampah. Tak diuruskan. Buang tu kat tempat buang sampah. Yahudi yang mereka pun lebih kurang mereka pun dia kata ni teruk pada mereka lagi. Jadi dilempar di tempat buang sampah. Sampailah Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Allah Musa AS untuk ambil jenazah lelaki tadi diuruskan dengan baik. Nabi Musa sampai terkejut kan, pelik. Kenapa Allah Ta'ala arahkan baginda Musa AS untuk laksanakan kerja tersebut. Jadi bukan zakat. Orang buang. Dimuliakan oleh Allah, dimandikan oleh Nabi Allah Ta'ala. Sedang Musa mandikan, tanam balik jenazah dia. Kemudian ditanya kepada Allah apa yang dilakukan oleh lelaki ini. Maka Allah suruh pergi tanya kat keluarga dia. Dan dimaklumkan oleh isteri lelaki tersebut. Kata suami dia, setiap malam, ya memang suami dia jahat. Tapi setiap malam sebelum tidur dia akan baca Quran. Dia akan baca Taurat. Dan dia setiap sampai satu nama ni, dia akan berhenti dan cium nama tersebut. Nama siapa? Nama Rasulullah SAW. Dalam Taurat. Hanya kerana cinta dengan Rasulullah. Dia tak kenal pun. Tapi bila nampak nama tu dan sebut dalam Taurat, dia akan berhenti, dia cium. Lepas tu baru dia tidur. Dia akan tidur. Kerana kecintaan dia kepada Rasulullah saja Allah Ta'ala muliakan dia macam tu. Diampunkan dosa dia. Dimasukkan dia dalam syurga. Kerana rahmat Allah Ta'ala lebih luas daripada apa yang kita gambar. Hanya kerana Rasulullah ya. Jadi kita nak buat macam mana? Pintu kita Nabi je. Bagi orang kenal Rasulullah. Bagi orang dekat dengan Nabi SAW. Kerja kita ni, yang tu je nak kena buat. Kalau ada isteri kita pun kita nak kenalkan macam tu. Kalau ada anak kita pun kita nak kenalkan dia macam tu. Tak. Kalau ada masyarakat di kampung, masyarakat kita pun kena kenalkan macam tu. InsyaAllah nanti, moga-moga tu jadi mizan hasanat kita. Nah, hanya kita ni nak bawa amal kita tentu. Boleh bawa ke tidak boleh bawa ni. Ini bila dah mengaji Syama'il, kita dah baca semua ni. Nanti kalau ada rezeki peluang, baca pula kat keluarga. Terang pula dekat mereka benda apa yang patutnya. So, cara nak bagi ingat. Ingat baca kat keluarga tu, bukan suruh pergi buat kat masjid tu. Tak. Saya kira terus pergi buat iklan lah. Siapa-siapa nak panggil ceramah. Ya, boleh lah. Tak nombor telefon dengan nombor akaun. Kan? Kalau tak panggil pun dia kata, ni nombor akaun ada. Buh ya. Terus. Kita وتتابع الغم فيما يصيبهم وإعمال خاطره فيما فعل بالأمم الماضين. Jadi tatabu'il ghammi fima yusibuhum. Jadi Nabi akan sentiasa dalam keadaan sedih dengan apa yang akan menimpa kepada umat. Wa i'mali qatirihi fima fu'ila bil umamil madin. Dan juga Nabi akan sentiasa amal qatirih. Ni fikiran Nabi akan sentiasa duk berjalan, duk tengok balik dengan apa yang berlaku kepada umat terdahulu. Takut berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak tu je fikiran Nabi. Fikiran Nabi tentang umatnya. Kita ni fikir tentang Rasulullah. Hak tu ya. Tapi bila kita nak fikir tentang Rasulullah, ada orang pula pergi kata jangan gulu dengan Rasulullah. Gulu. Gila ke apa-apa ni. Jangan berlebih-lebih dengan Nabi SAW. Berlebih-lebih apa ni?
Lebih-lebih tu jangan kita tuhankan Nabi je. Ada orang ketuhankan Rasulullah ke? Tak ada yang bertuduh Syekhul Akbar, Kibritil Ahmar, Syekh Ibnu Arabi, Imam Jili dan sebagainya kata mereka mentuhankan Nabi. Mana ada seorang umat mentuhankan Nabi? Kalau awam pun takkan tuhankan Rasulullah, takkanlah wali Allah Ta'ala nak tuhankan Rasulullah. Ini otak apa ni? Otak su'uzan dengan awliya ni memang barah betul dalam umat. Kalau kita berlaku macam tu lah. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu kena duduk dengan guru-guru. Jangan duduk dengan orang duk baca ayat buku ni. Akhirnya nanti akan terbongkang semua keaiban kita. Kerana kita nak cari konon-konon nak menelanjangkan aib para wali, akhirnya Allah Ta'ala akan telanjangkan kita nanti. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ditelanjangkan. Kita pesan je. Bila kita pesan ni main-main, silakan, tak ada masalah. Dimain-mainkan pesanan kita. Oh, Syekh nak beradab macam dia. Tak apa. Kita tengok nanti. Ya. Jaga-jaga dengan ucapan-ucapan kita ni bahaya. Kama fi ba'd riwayat syayabatni hudun wa akhawatuha wa ma fu'ila bil umami qabli. Nampak tak? Dan Nabi pernah sebut dalam hadis apa dia? Yang menyebabkan aku beruban ni kerana surah Hud dan juga akhawatuha. Akhawatuha apa dia? Ni wal waqi'ah wal mursalat amma yatasaalun idza asy-syamsu kuwirat. Yani dan juga wa ma fu'ila bil umami qabli. Dan apa yang dikenakan kepada umat yang sebelumku. Yang Allah Ta'ala timpakan kepada umat terdahulu menyebabkan Nabi bimbang, takut terkena kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tapi berkat Nabi Muhammad tidak berlaku musikh. Jarang berlaku musikh. Bukan tak berlaku, jarang berlaku. Kita ni bukannya macam umat Nabi Isa, Musa AS. Buat salah, pun jadi babi. Itu tengok jadi babi, keluar masuk ke bedang. Kata babi siapa pula tu? Tengok Pak Long jadi babi, lari bedang. Na'udzubillah. Ya. Ada seorang lelaki kan, diceritakan kata apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Musa AS mimpi. Musa kan mimpi. Beritahu kata dia akan jadi teman kamu dalam syurga Allah Ta'ala nanti. Lelaki tu. Dia akan jadi teman kamu nanti. Jadi Nabi Musa pergi cari siapa dia lelaki ni. Dan dia jumpa di satu kampung. Bila tanya kat orang kampung kata dia ni kerja tak elok. Kerja dia tak elok. Oh tak, yang ni cerita pasal Rasulullah. Ni kalau cerita pasal Nabi Musa ni, dia kerja tak elok juga. Jadi akhirnya ikut lelaki ni balik rumah. Punya lelaki ni tengok dia belah babi 2 ekor. Babi 2 ekor dekat rumah. Dia lah tolong basuh babi tu, mandikan babi tu, lepas tu lap pula babi tu. Heran, Nabi Musa kata macam mana boleh belah babi macam ni. Dia tak babi ni mak ayah dia. Dia buat dosa, tukar jadi babi. Tapi kerana dia mak ayah saya jaga mereka. Maka Nabi Musa berkata, aku Musa AS, aku datang nak beritahu kepada kamu bahawa kamu nanti akan jadi teman aku dalam syurga. Kerana kamu sabar dengan mak ayah kamu, jaga mereka sampai macam tu. Umat dulu tukar terus jadi. Kalau jadi babi, jadi babi. Jadi kera, jadi kera. Umat Nabi Muhammad Allah tak nak jaga. Masih jaga lagi aib. Walaupun ada sebahagian ditukar macam tu. Ada seorang lelaki di kalangan ulama hadis yang katanya dia main-main dengan hadis Nabi SAW. Idza kabbara fakabbiru wa idza rafa'a farfa'u. Hadis tu kan. Siapa yang mendahului imam daripada rukun dalam solat dengan imam, maka Allah Ta'ala akan tukar pula jadi kepala himar. Seorang ulama ni dia main-main dengan hadis tu. Dia pergi sembahyang jemaah, tu imam tak rokok, dia rokok dah. Tu imam tak sujud, dia sujud terus dah. Kerana semata-mata nak main dengan hadis tu. Dia kata betul ke hadis ni, tukar dengan Allah Ta'ala akan tukar di kepala himar. Jadi sungguh kepala himar. Balik rumah jadi kepala himar terus. Kepala keldai, badan orang. Akhirnya mengajak dalam kotak. Dan riwayat kata dia mengajak dalam kotak. Duduk dalam kotak, duduk dalam tu mengajak hadis. Anak murid duduk mengaji dengan dia, semua tak pernah tengok muka dia. Kecuali seorang yang dia bagi izin sebab budak tu lama duduk dengan dia. Syekh tu duduk lama dengan budak lah. Tok guru dia duduk lama dengan dia, main mengaji lama, barulah dia kata nak bagi izin tengok muka saya. Muka keldai. Kepala keldai. Kenapa? Kerana main dengan hadis Nabi SAW. Tapi jarang berlaku lah. Jarang berlaku. Umat terdahulu jadi terus. Kenapa? Kerana berkat Rasulullah SAW. Berkat Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga kalau kita tengok dan cerita lama-lama dulu. Orang dulu kan ceritakan binatang besar-besar. Ada naga lah, dengan dinosaur, gegasi apa semua tu kan. Dia kata macam-macam binatang tu kan. Mana binatang tu semua pergi? Katanya dengan berkat Nabi SAW.
Semuanya makhfi. Semuanya menyembunyikan diri kerana berkat Rasulullah. Kalau Nabi tak mau bagi umat ni jadi takut. Kalau disembunyikan binatang-binatang tu. Tak mau ada. Tu dia buat kajian. Saya ada dalam kitab saya tu bab kenaan dengan naga. Kitab bab haiwan tu kan, Irsyadul Ikhwan. Kan, ila ahkamis saidi waluhumil haiwan tu kan. Kitab bab tu dan saya ada bab naga. Ada buat syair tentang naga. Tu ada orang komen dia kata naga ni dalam ni Patriot ke apa tu dia. Kata dalam dunia ni ada berapa peratus saja makhluk yang masih baru dikeluarkan. Baru dikaji. Ada banyak lagi yang tak dikaji. Dalam dunia ni pula ada setakat lapis berapa ya di apa ni? Di kajian, dibuat kajian tentang binatang. Bawah pada tu tak ada. Kita mungkin hak jenis naga-naga ni jenis duduk bawah ni, bawah tanah. Jenis apa ni duduk dalam tempat yang dekat dengan kawasan api sebab dia berapi. Kan? Dia ada keluar api. Memang ada dalam riwayat ada sebut. Katanya Iskandar Zulkarnain pernah naik naga. Waktu Iskandar Zulkarnain kalau masa dia musafir, dia naik naga. Belah laut. Terbang atas naga. Ni kan cerita Wukong. Ni kan cerita Cina ni cerita betul ni. Ada dalam riwayat. Tak mustahil kan. Tapi kenapa hilang dah makhluk-makhluk tu? Tu kalau baca dalam Syaraful Mustafa, risahkan. Kan? Qarqushi apa ni Naisaburi. Dan tu lagi ada cerita bab kenaan dengan seorang hamba Allah Taala pergi cari Nabi, berjumpa dengan raja ulak, tengok ulak duk berselawat. Semua dalam tu semua. Ada letak Syaraful Mustafa. Sekan cerita. Tu kalau Mak Saleh jumpa cerita tu dia buat filem tu, boleh pergi tengok. Kan dia pergi cari sebab ayah dia sembunyikan apa ni kisah tentang Rasulullah tak dalam kotak. Kemudian dia jumpa kotak tu. Sampai orang marah dekat ayah dia sebabkan kerana sembunyi tentang kisah tadi ni. Orang tak layan dengan jenazah ayah dia. Sampailah depa hormat kerana hormat dengan dia lah. Sampai depa uruskan juga jenazah tu. Dia jumpa dengan raja ulak, jumpa dengan macam-macam, jumpa dengan naga, jumpa apa semua ni. Macam-macam kisah. Oh. Tahu semua benda tu kerana apa? Kerana disembunyikan tadi kerana berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika kulluhu yastalzimu ad-dha'fa. Nah, semua tadi akan lazim dhaif. Macam akan menyebabkan kelemahan, jadi lemah kita. Wa yusarri'u syayb. Maka akan menyebabkan keluarnya cepat uban. Wa qala al-mutanabbi terus qala al-mutanabbi wal hammu yahtarimu al-jasima nahafatan wa yushibu nasiyata as-sabi wa yuhrimu. Lakin lamma jadi kata ni wal hammu yahtarimu al-jasima nahafatan. Jadi kesedihan ni akan menyebabkan tubuh kita ni yang gemuk jadi kurus. Dan juga akan menyebabkan uban kita ni nasiyatas sabi wa yuhrimu. Nah, wa yushibu nasiyatas sabi. Sampai akan menyebabkan ni nasiyah ni dekat tempat ni budak-budak pun akan tumbuh uban, nah, dan juga akan jadi tua cepat. Kenapa? Kerana masalah. Kesedihan ni akan menyebabkan, ni kata Mutanabbi, wal hammu yakhtarimul jasima nahafatan. Kesedihan akan menyebabkan tubuh yang besar jadi kurus. Wa yushibu nasiyatas sabi wa yuhrimu. Dan juga akan menyebabkan kanak-kanak pun akan tumbuh uban dan juga jadi cepat tua. Maksudnya nak beritahu kata, cepat tua kalau kata kita ni, talustih. Tu tok guru apa semua jadi apa pening kepala, kena darah tinggi apa semua tu kerana masalah macam-macam. Nak urus pondok nak apa semua. Tapi cuba tengok tok guru kita yang tua-tua, kenapa umur dia panjang, tua. Kena relax. Nak bimbang apa tentang urusan ni. Serah ke Allah Taala. Tok guru jilah main ni pesan istiqamah, sabar. Ni nak suruh jangan tua tu. Kalau tidak pening cepat. Istiqamah, sabar. Tapi dua tu paling teruk sekali. Nak kena buat. Istiqamah paling teruk sekali. Sabar pun teruk juga nak buat. Susah. Lakin lamma kana sallallahu alaihi wasallam andahu min syarri sabri wa anwaril yaqini ala qalbihi ma yusallihi lam yastawli dhalika illa ala qadrin yasirin min sya'rihi syarif. Karena kan disebabkan kerana Nabi ni orang yang dadanya luas. Dan anwarul yaqin ala qalbihi ma yusallih. Maksudnya cahaya keyakinan dalam hati Nabi tadi yang menyebabkan tasliyah, maksudnya menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lam yastawli dhalika illa ala qadrin yasirin min sya'rihi asy-syarifi. Maka tidaklah menyebabkan beruban rambut Nabi dengan banyak, melainkan sikit saja.
Kenapa? Karena keyakinan Nabi, kekuatan hati Nabi SAW. Sebab tu kalau siapa baca Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau siapa baca Hikam saja dan dia berpegang dan beramal dengan Hikam, maka tidak ada masalah lah. Semua serah ke Allah Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dia Tok Guru duk mengajak Hikam apa semua tu. So kita beramai dengan apa yang disebut oleh Imam Ibn Athaillah. Dia nak suruh kita ni serah semua kepada Allah. Itu Imam Ibn Athaillah pula tulis kitab At-Tanwir li Isqatit Tadbir. Maksudnya dengan pencahayaan, penerangan cahaya kepada orang yang isqatit tadbir, yang menggugurkan tadbir dia. Maksudnya yang tadbir Allah. Jangan kita yang susun atur kehidupan kita. Kita susun atur kehidupan kita, getih kita. Nak bagi hati kita bercahaya, serah aturannya kepada Allah. Kita cuma buat kerja je. Macam tadi yang kita sebut baca pagi tadi ni. Waktu kuliah duha pagi tadi. Jadi macam himar, bawa barang, tak tahu pergi ke mana, siapa kita nak bawa, barang apa kita bawa, yang penting kita bawa. Itu ya. Jadi nak fikir apa? Fikir apa? Nah, kita tak nak berkeling orang, tak ada kilok kata barang dia kemah, barang orang lain tak kemah. Tak ada fikir lah. Happy tu sembang senang, nak buat teruk. Tan kenal ke orang, tan sembang boleh. Tan kalau kata kita nak kata no. Tu susah nah. Bila tengok balik wali-wali, macam mana dia jadi wali? Sebab tu. Sebab tak fikir semua benda tu. Serah ke Allah Ta'ala. Tanpa menafikan, buat aja. Buat aja. Buat aja. Liyakuna fihi mazharul jalali wal jamal. Kenapa dibagi kepada Nabi uban juga sikit? Untuk nak zahirkan kepada Nabi dengan mazhar jalal wal jamal. Dengan mazhar keagungan dan juga kecantikan. Itu sebab dia. Terus, wa innama quddimat hudun ala baqiyati suwari لأنه أمر فيها بالثبات في موقف الاستقامة التي لا يستطيع الترقي إلى ذروة سنامها إلا من شرفه الله تعالى بخلع السلامة. Nah, kenapa didahulukan surah Hud daripada baqiyatis suwar, daripada surah-surah yang lain? Kenapa surah Sayyabatni Hudun wa aqawatuha dengan waqi'ah, mursalat, amma yatasaalun, idza syamsu kuwirat? Kenapa li umira fiha bis sabat? Karena di dalam surah Hud diarahkan kita dengan sabat fi mauqifil istiqamah. Nah, apa dia? Fastaqim kama umir. Dan sabat dengan istiqamah. Allati la yastati' at-taraqi ila dharwati tanamiha illa man syarafahu Allah. Dan tidak akan mampu seorang untuk taraqi, untuk nak naik kepada tempat yang tertinggi. Zarwah sanamiha ni maksudnya hujung, tempat yang tertinggi. Kan unta kan dia ada zarwah sanam dia tu. Hujung sekali itu zarwatis salamiyah. Maksud nak naik ke puncak tersebut, tak akan boleh lalu melainkan kepada orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala biqila'is salamah. Jadi dia akan diberikan dengan kebaikan tadi kalau kata dia mampu untuk sabat fi mawqifil istiqamah. Wa qad urida anna mashtamalat alaihi hudun min al-amri bil istiqamah mazkurun fi surati syura. Falima usnida syaibu ila hudin dunaha. Jadi kenapa dia kata kalau ada orang rad, dalam surah Hud ada sebut tentang amr bil istiqamah. Kenapa Nabi cuma sebut tentang Hud? Kenapa tak sebut surah Syura? Surah Syura pun ada juga tentang istiqamah. Kenapa ujiba? Wa ujiba bi annahu sami'a dhalika fi Hudin awalan. Wa bi anna al-ma'mura fi surati Syura nabiyuna sallallahu alaihi wasallam faqala. Allah, masya-Allah. Jadi di sini kata kenapa yang pertama, kerana Nabi mendengarnya dalam surah Hud dulu. Surah Hud dulu. Kemudian dalam surah Syura selepas itu. Kemudian yang kedua, yang disuruh dalam surah Syura untuk beristiqamah adalah kepada Nabi sahaja. Nabi yang disuruh istiqamah. Tapi dalam surah Hud ni, Allah Ta'ala suruh kepada Nabi dan umat Nabi. Itu Nabi bimbang tu. Macam mana umat Nabi nak istiqamah? Ini Nabi bimbang. Nabi tak bimbang pada Nabi. Nabi bimbang pada umat Nabi SAW. Sebab itu dalam surati Hud, dituduh bi annal ma'mura fi surati Hud nabiyuna faqat wa fi surati Hud fi surati Syura nabiyuna faqat wa fi surati Hud nabiyuna wa man tabi'ahu. Dan nabi kita dan juga orang yang mengikuti nabi kita lah. Falamma alima annahum la yastati'una 'ala al-qiyam bihadha al-amri al-'azim ihtamma bihalihim. Bila Nabi tahu kata para umat tidak mampu untuk nak menanggung perkara tersebut, maka Nabi mengambil berat tentang hal umat ni wa mulahadhati aqibati amrihim. Dan Nabi duk bimbang tentang hujung umat Nabi Muhammad.
Kerana tu Nabi berubat. Kerana fikir tentang kita juga lah sekali. Faham tak? Ini faedah besar ni. Terus qauluh. إليه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جهيفة قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت قال قد شيبتني هود وأخواتها. Nah. Kita dah baca tu hampir. Terus. قوله محمد بن بشر بكسر فسكون أحد الأعلام ثقة خرج Kasrin fasukunin. بكسر فسكون أحد الأعلام ثقة خرج له الستة. وقوله عن علي بن صالح وثقه جمع قال في الكاشف وكان رأسا في العلم والعمل والقراءة. Ali bin Saleh ni ra'san fil ilmi, maksudnya alim, ketua dalam ilmu, amal dan juga qiraah. Qiraah ni Quran kan. Kharraja lahu jama'ah qala al-Bukhari. Jamaah ulama semua keluarkan kecuali Imam Bukhari. Imam Bukhari tak keluarkan daripada beliau hadis. An Abi Ishaq ay as-Sabi'i, terus an Abi Juhaifah. قوله عن أبي جحيفة بجيم ومهملة مسقرا وهو Wahbu السوائي. ضم السين مهملة تخفيف الواو مع المد. سوائي bukan suwai, suwai تخفيف الواو. من بني سواءة وهو من مشاهير الصحابة. أبي جحيفة من مشاهير الصحابة، صحابة مشهور. كان علي المرتضى يحبه. سيدنا علي مرتضى menyukai beliau. ويسميه وهب الخير. dinamakan beliau dengan wahb al-khair. وجعله على بيت المال. dan dijadikan beliau menjaga Baitul Mal. Qala az-Zahabi thiqah. Terus qauluhu qalu ya Rasulullah. Tapi di sini disebut kata hadza naqal al-Munawi. Hakadha naqal al-Munawi. Wala yasih fa Abu Juhaifah sahabi. Tak betul. Kenapa? Karena Ali Murtada bukan sahabat Nabi SAW. Bukan zaman tu. Nah, tu nukilan ni tidak sah. Maksudnya bukan Ali Murtada suka beliau dan sebagainya tu dijadikan beliau memegang Baitul Mal apa semua. Kata Syekh Muhammad Awamah kata ni tak tepat. Tak tepat nama tersebut. Tu. Qauluhu qalu ya Rasulullah naraka qad syitta. Adh-dhahirul mutabadiru anna tabadar. Adh-dhahirul mutabadiru huna anna al-qaila huna jam'un min as-sahabah. Jadi qalu, siapa yang sebut ni ramai-ramai ni waw tu wawul jamaah tu? Kata sebahagian dalam mutabadar, ni yang qail yang menyebut tadi daripada jam'un minas sahabah, sahabat yang ramailah. Satu kelompok sahabat. Biqilafi ma taqaddam. Beza yang tadi. Hadis yang pertama yang sebelum ni, qailnya Sayyidina Abu Bakar. Dan seorang dia yang tanya. Fa innal qaila hunaka Abu Bakr as-Siddiq. Kan? Yang sebelum ni, hadis sebelum ni. Fatakunu al-waqi'atu muta'addidah. Maka kalau dengan gabungan ni, maksudnya hadis yang pertama Sayyidina Abu Bakar tanya, hadis yang kedua macam ramai pula tanya. Maka kemungkinan waqi'ah muta'addidah. Maksudnya banyak kali berlaku kisah ni. Satu ya. Wala yakhfa bu'du kaunil waqi'ati wahidatan wa yakunul qa'il wahidan. Dan juga tidak mustahil bu'du kaunil waqi'ah, mungkinan kata perkara tadi berlaku sekali dan juga yang bertanya pun sekali. Lakin nusib al-qawlu ila al-jama'ah liittifaqihim fil ma'na fi hadzal qaul faka'annahum kulluhum qailun. Tapi kenapa dinisbahkan kalam ni dengan jamaah qalu? Karena liittifaqihim fil ma'na fi hadzal qaul. Karena ittifaq mereka pada makna dengan qaul ini faka'annahum kulluhum qailun. Seolah mereka semua bertanya pada waktu tersebut. Naam. Cuma innahu yuhtamalu anna riwayata ru'yata ilmiyatun fajumlatu qad syitta fi mahalli nasbin wa annaha basariyatun qad syitta fi mahalli nasbin. Jadi yuhtamal anna ru'yah ilmiyah. Ru'yah yang pertama mungkin dengan makna ilmiyah, dengan maksud tahu, ilmun. Naraka qad syitta. Tu perkataan naraka tu.
Neraka ni apa maksud dia? Baik, ru'yah ni ru'yah apa? Ru'yah ilmiah ke ru'yah basariyah? Kalau ru'yah ilmiah maksudnya dengan kami mengetahui ya Rasulullah. Ini ru'yah ilmiah. Maka qad syibta tadi dia akan jadi fi mahalli nasbin ala annahu maf'ulun thani. Yani qad naraka qad syibta. Qad syibta tu jadi apa? Jumlah fi mahalli nasbin ala annahu maf'ulun thani. Ka yang pertama maf'ul awal, qad syibta jadi maf'ul thani. Okey? Tapi kalau kata dengan ru'yah basariyah, maksudnya qad naraka, kami tengok kamu ya Rasulullah, kami nampak di rambut kamu ni ada uban, maka qad syibta jadi fi mahalli nasbin 'ala al-hal. Kalau nara tadi dengan makna ru'yah basariyah dengan pandangan mata, maka qad syibta jadi jumlah haliyah. Nah, fi mahalli nasbin 'ala al-hal. Maksudnya itu. Yang i'rab dia berbeza kalau kita faham nara tu maksud dia apa dia. Nah, kan nara tiwak ni, nara tak, bukan nara tiwak. Nah, naraka maksudnya ala ilmiah ke? Sebab tu kalau kita baca ni ru'yah ni mana perkataan ru'yah tak sebut pun sini. Tak, nara tu yang ru'yah tu. Maksudnya penglihatan tu, penglihatan apa? Penglihatan ilmiah ke? Penglihatan dengan maksud mata kepala kita. Itu maksudnya. Boleh faham tak? Allah. Terus qala. قوله قال قد شيبتني هود بالصرف وعدمه كما مر وقوله وأخواتها أي نظائرها من كل ما اشتمل على أهوال القيامة ووجه تشبيهها اشتمالها على بيان السعداء والأشقياء وأحوال القيامة وذلك موجب للشيب. Nah, jadi sini syayabatni hudun dah baca tadi kan, bisarfi wa adamihi kama marra. Wa akhawatiha, apa maksud akhawatiha? Ay nadhairiha. Wa akhawatuha, nah, akhawatiha. Akhawatuha, ya. Ay nadhairuha. Nadhair maksudnya teman-teman dia yang lain lah. Min kulli mashtamala ala ahwalil qiyamah. Yang mana semuanya terkandung dalamnya tentang hal keadaan kiamat. Wa wajhu tashbihiha, apa wajah tashbih di antara akhawatuha dengan Hud tadi, karena semuanya terkandung dalamnya bayani su'ada wal ashqiya, terkandung dalamnya tentang ahwal orang-orang yang bahagia dan orang yang celaka, wa ahwalil qiyamah, sebelum disebut dah, wa dzalika mujibun lisyaibi, maka ini akan menyebabkan jadi beruban. Qala Zamakhsyari قال الزمخشري ومما مر في بعض الكتب أن رجلا أمسى أسود الشعر فأصبح أبيضاه كالثقامة فقال رأيت القيامة والناس يقادون إلى النار بالسلاسل فمن حول ذلك أصبحت كما ترون. Jadi apa ni, kata Zamakhsyari, wa mimma marra fi ba'd al-kutub anna rajulan amsa aswadu sya'ri, nah. Seorang lelaki waktu petang rambut dia masih hitam, fa asbaha abyadahu katsaghabah. Saghamah apa dia? Cuma saghamah ni dia. Saghamah. Katsagham. Sagham ni apa dia? Saghamah ni maksudnya nabatun jabali abyaduz zahri. Jadi dia punya bunga dia warna putih. Dia pokok duduk atas bukit, bunga dia warna putih. Jadi katsaghama maksudnya ni sejenis tumbuhan. Jadi katanya esok pagi bangun tidur, tengok rambut putih serupa dengan daun bunga tu, bunga saghamah. Faqala ra'aitul qiyamah, kata dia, saya telah melihat hari kiamat. Wan nasu yaqad, maksud dia mimpi ni. Dia mimpi tengok kiamat. Wan nasu yaqaduna ila nari bisalasil. Untuk orang ramai sedang dihalau ke neraka dengan diikat dengan salasil, dengan rantai besi. Fa min hauli dzalika asbahtu kama tarawun. Maksud disebabkan kerana kekacauan yang tengok tadi menyebabkan asbahtu kama tarawun, aku bangun pagi dalam keadaan rambutku putih. Pada waktu tersebut. Putih tu rambut dia kerana bimbang dengan keadaan tersebut.
Hanya kerana mimpi itu saja. Terus, ini bukan Nabi lah. Ini orang lain. Dalam kitab disebut ada seorang lelaki. Terus. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا Ini saramah. Kita tengok dalam ni. Ini saramah. Ini jenis daun. Dia daun dia macam rumput tepi jalan tu. Ini daun dia. Tu. Warna putihnya. Jadi kata bangun pagi esok tengok rambut jadi gitulah. jadi kesaramah. Dia macam daun ni, macam pokok duduk tepi ni, macam kita pun ada, macam lalang putih tu. Bunga lalang. Kan? Lalang betul dia bunga dia keluar ni. Jadi macam bush kan. Kawan putih kita pun kan. Baik terus. Faham tak apa ni bush? Terus. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيم الربابي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال وأريته وقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر وقد علاه الشيب وشيبه أحمر. Dalam hadis disebut kata Sayyidina Abi Rimthah At-Taimi Taimar Ribab pernah datang kepada Nabi SAW. Kata beliau, aku bawa anak aku sekali. Bila aku datang jumpa dengan Rasul, fa'urituhu. Urituhu ni maksudnya aku diperlihatkan kepada Nabi. Aku tanyalah ke orang ramai, mana Rasulullah? Maka orang tunjuk. Faqultu lamma ra'aituhu, bila aku tengok Nabi, hadza Nabiullah. Bila tengok muka Rasulullah, tahu dah kata ni Nabi Allah Ta'ala. Kerana wajah Nabi itu wajah yang tidak ada padanya kadhib. Ini bukan mengikut ayah Pin. Saya melihat ayah Pin, dia kata di tempat yang tinggi, di alam sebalik mata. Alam dia alam apa ni, Basrah. Alam Basrah. Kawan belakang tu duduk. Duduk pelik nak lampak pula dah ni. Kaya pun janganlah tunjuk sangat bodoh tu. Sebut pun tak betul. Pergi ke Mekah, balik Madinah, lalu kot Madinah, jumpa ayah Pin. Kot jumpa Rasulullah. Jumpa ayah Pin. Kata ni kadang dia pun lalu sungguh benda tu. Kadang-kadang. Kerana mata jin. Dia buka mata jin. Kerana guna jin. Jadi dia lalu, dia nampak sungguh. Dia kata saya lalu alam sebalik mata. Dia pergi. Dia sungguh dia pergi. Tapi dia masuk ke alam yang bukan alam apa ni, lahut. Dia masuk alam malakut. Alam malakut ni masuk habis semua. Dengan jin ada, malaikat ada, semua ada. Tapi dia tak boleh nak beza. Sebab tak ada murabbi. Atau orang yang zikir kerana dia terbuka hijab. Ada sebut lagi risalah tasawuf dengan Syekh Daud Bukit Aban. Saya mengaji dengan Syekh dengan Tuan Guru Haji Zahari. Bapa Zahari sebut. Dia kata kalau dia lalu satu zaman, satu waktu, dia akan kita kalau zikir dengan ada riyadhah dia tu, dia akan masuk ke alam. Dia ada alam nasud, alam malakut, alam lahud. Masuk alam malakut, waktu alam malakut ni yang banyak orang tertipu, kata Syekh. Kerana dia tak boleh nak beza ni malaikat ke jin. Sebab dia tak ada murabbi. Jadi bila dia nampak jin waktu dia ingat malaikat. Dia mula kena tipu waktu tu. Ini yang berlaku, ada seorang murid. Dia duduk wirid semua tu. Satu pagi, tiap petang lepas asar, dia akan dibawa pergi ke syurga. Sampai kelas tak main dah. Kelas Syekh tak main dah. Tiap petang dia kata akan pergi ke syurga. Dia masuk dalam syurga, malaikat main ambil dia. Lepas tu Tok Guru tanya, dari mana? Dia ni tak main lama kelas ni. Dia kata, kawan-kawan pun bertanya, kata dia tak mau main lah. Tok Guru bila tanya balik, dia kata dia duduk pergi syurga dah tiap kali. Yang sonok pergi syurga waktu kelas Syekh. Waktu Syekh duduk mengajar, dia nak pergi syurga. Lepas tu Tok Guru panggil dia, main sembang dia. Kata, macam mana, kenapa tak main kelas dah? Dia kata, alhamdulillah saya tiap petang memang pergi syurga. Dia kata. Masuk syurga betul. Ma la ain ra'at wala udhunun sami'at wala qatara ala qalbi bashar. Memang comel syurga ni, tak boleh nak bayang, dia kata. Saya kata alhamdulillah, sonok lah macam tu. Memang kita tujuan kita tu. Tapi payahlah pergi syurga patah balik. Patutnya pergi syurga, duduk situ terus. Mana ada orang nak keluar balik daripada syurga? Dah masuk syurga balik ke dunia buat apa?
Lepas ni Tok Guru kata kalau pi lagi ke syurga, kalau kawan tu nak bawa balik, malaikat tu kata nak balik, kata dia tak mau balik. Nak duduk juga di syurga. Nampak tak? Kata macam tu kat dia. Sebab siapa yang nak keluar dari syurga? Dia kata betul juga, tak terfikir setiap hari tu masuk saja. Masuk balik keluar ke alam barzakh tu, kan? Kawan pun esoknya buat pergi sekali lagi ke alam syurga. Petang tu pergi syurga. Elok nak balik, dah sampai waktu nak balik pula waktu kelas dah habis. Tu biasanya macam tu. Dia akan berlaku. Bila pengajian dengan syekh dah habis, baru dia akan balik. Dia pun ajak balik, jom balik. Dia kata, tak, saya tak mau balik. Dia kata, jom balik lah. Esok main lain. Tak, mana ada orang masuk syurga nak keluar balik. Dia kata, hang ni pandai ni ambil mana ni? Hang jumpa dengan syekh balik ke? Dia kata, syekh suruh duduk ni. Orang ajak, dia kata. Rupanya iblis. Lepas tu baru zahir diri dia. Dia iblis rupanya. Tutup dia dengan alam barzakh. Seperti yang Pak Long tu lah. Sungguh. Daripada ni dia lalu ke alam tu. Dia lalu alam tu, lepas tu dia lagi kuat yakin dia. Dia kata dia naik bukit, dia tengok ayah pin duduk atas gunung apa semua tu. Kerana tu lalu sungguh tu. Dia lalui tapi dia lalu dengan jin. Menyebabkan mata dia tertutup dengan jin, jadi dia ingat ayah pin tu betul. Itu yang kita rosak tu. Faham tak? Kerana pok ni semua guna jin. Dia tak macam mana dia nak tarik pengikut ni. Jin semua. Ya. Bila kita dengar, kita gelak, mula-mula lawak kan. Nak jadi lalu benda tu semua. Cuma lalu tak kena. Laluan apa ni yang dilalui oleh awliya dak dengan nur. Waktu dia beritahu ni betul, ni tak betul. Dia beritahu ni jin, ni tidak jin. Ni syaitan, ni malaikat Allah. Faham tak? Waktu bila Sayyidina Abdul Qadir Jilani, waktu ketika datang cahaya kepada dia, kata, wahai Abdul Qadir, buatlah apa sahaja pun. Aku Tuhanmu. Aku halalkan apa yang kamu tidak, yang diharamkan, kamu boleh buat. Macam tu dia kata, anta iblis. Dia kata, auzubillahi minka. Kamu ni iblis. Kerana mustahil Allah Ta'ala akan halalkan benda yang haram. Sebab tu kena kuat syariat dulu. Syariat kena kuat. Kalau tak kuat syariat, yang tu menyebabkan pita rosak. Bukan Peter Stuyvesant rokok tu. Ni tak pernah dengar lah. Rokok lama. Jadi ni lawak zaman dulu. Rokok zaman dulu tak sampai. Nak tengok kata rokok apa tu tak. Apa ni orang panggil apa? Nama tiba ya lawak. Jadi Peter pengikut Nabi Isa AS. Dia rosakkan tu. Kerana main suara tu. Dia kelingkupnya. Kerana anggap kata ni adalah Tuhan. Akhirnya dia berzina. Kemudian dia minum arak. Kemudian dia pula yang rancang nak bunuh Nabi Isa AS. Hanya kerana rosak disebabkan kerana tak sampai kepada tahap dia. Sebab tu jangan kena ada guru. Apa-apa pun. Kena ada guru. Kita tak sampai tahap kita ni tak suruh gagah-gagah. Ramai orang je tu. Dia bila sampai alam ni. Masuk ke ni. Dia nak kena pergi duduk kat Gunung Jerai. Nak kena pergi ke betapa seorang-seorang. Apa semua kali. Dia kali miring. Lepas tu dia kata dia nampak dia masuk ke alam tu. Dia keluar kot daripada pintu Gunung Jerai ni. Keluar kot pintu sana. Kita duduk naik kot tangga tu ya. Kan? Tak dia keluar pintu lain dia kata apa semua dia. Kerana dia masuk sungguh. Kerana dia masuk dengan alam tu. Kali disesatkan. Jadi isim tu. Kerana dia isim ni kerana dia tak boleh tanggung dengan Ismullahil Azam tu. Kerana dia ada wirid dia. Wirid Ismullahil Azam tu. Betul dia gila isim tu. Isim tu kadang duk wirid dengan Ismullahil Azam tapi tak kena dengan dia punya ni. Tak ada guru. Sebab ada guru dia akan tentukan balik. Kata orang ni dia boleh tak wirid dengan zikir Ismullahil Azam ni. Kadang tak sesuai dengan diri dia. Zikir-zikir jadi panah. Dia tak sesuai kat kamu. Dia zikir juga kerana tak ada guru. Akhirnya jadi panah dah kali lingkup. Tak sesuai. Itu kena ada guru. Kita boleh cerita. Sebab tu kata Syekh Nabil Ghamri, ayah dia, Syed Hashim Al-Ghamri, ayah ni alim. Diberi izin mengajak kitab fiqh di Masjidil Haram. Ayah Syed Nabil Ghamri. Ayah dia rapat dengan seorang tok guru di Mekah ni. Khalifah Tarikat Naqsyabandi. Nama Syekh apa tak ingat. Syekh Nabil cerita sendiri. Dan ayah dia tahu kata Syekh ni bukan ayah dia. Ayah Tok Wan Syekh. Syed Nabil Ghamri bin Hashim bin apa? Ada nama dia tu. Tok Wan dia. Tok Wan dia juga ahli wali Allah Ta'ala. Dia ada Ismullahil Azam. Ismullahil Azam ni jarang orang doa. Melainkan pada waktu tertentu ya. Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, dia doa dengan doa Ismullahil Azam tu lah.
Kerana anak dia sakit. Kan? Anak dia sakit. Ibn Abi Hatim Ar-Razi. Ni ulama dalam ilmu jarah wa ta'dil. Dan dia wali. Satu hari anak dia jatuh sakit, anak satu-satunya anak dia, lelaki, yang dia jadi harapan. Anak dia sakit dan kemudian anak dia hampir mati. Kemudian dia, malam tu dia tak tahan juga. Angkat tangan doa dengan Ismullahil Azam. Yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Setiap awliya ni dia ada Ismullahil Azam. Yang dia akan pegang dengan nama tu. Dia kalau doa dengan nama tu, mustajab terus. Tapi tak diguna oleh mereka melainkan pada waktu yang gentingnya. Ni dia pergi guna waktu tu. Terdengar hatif, suara sebut, kamu dah guna nama tersebut, maka kami legakan anak kamu, tapi tak akan ada zuriat kamu. Habis. Tak ada zuriat. Anak dia lega. Anak dia jadi ulama besar. Tapi tak ada zuriat. Mati keturunan sekat tu ya. Kerana dia guna Bismillahirrahmanirrahim. Kerana tak sabar. Kata tu sebab dia. Dan Syed Nabil, ayah dia Syed Hashim, Tok Wan dia Syed apa tak ingat lah. Ini cucu Nabi ni. Dia tahu Tok Wan dia ni ada ayah kepada ayah dia lah. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Duk minta tak bagi. Tok Wan, pak dia sendiri tak bagi ke anak dia. Kerana kamu tak mampu tanggung, dia kata. Kamu tak akan mampu tanggung. Sampai meninggal, tak dapat. Kali baik dengan seorang lagi syekh. Ni Khalifah Naqsyabandi di Mekah. Ayah Syed Nabil ni, Syed Hashim ni duk pergi baik dengan kawan tu. Sampai akhirnya syekh ni bagi tahu kat dia, kata, aku tahu kenapa hang duk baik dengan aku ni, dia kata. Hang nak Ismullahil Azam aku tak bagi, kata. Aku tak akan bagi. Dia duk pujuk, kata tak akan boleh. Dia tak akan boleh bagi. Kata. Ni bukan benda macam tu. Satu hari ada seorang kena curi barang dia, duit. Syekh Nabil cerita ni. Satu beg ni, dalam beg tu penuh duit rial. Ratus ribu dalam tu. Dia ni bawa kawan tu pun. Macam mana dia bawa beg tu dengan beg dia penuh dengan ratus ribu rial tu. Dia bawa macam tu je. Tiba-tiba ada orang main rompak beg tu. Yang perompak ni dia boleh bau. Dalam beg kita ada duit ke apa semua, dia bau pada sense. 6 sen. Tarik tu, lari. Hilang. Sedih kawan ni duk. Pening. Tak tahu nak buat apa lah. Syed Hashim waktu tu balik daripada pengajian dengan Khalifah ni. Dia pun berhenti tengok kawan tu duk sedih, tanya kenapa. Dia kata duit aku hilang, duit banyak apa semua. Dia kata jom ikut aku. Ikut pergi jumpa dengan syekh tu. Pergi jumpa, dia tanya, buat apa jumpa aku, dia kata. Tak, syekh kena tolong dia. Duit dia ni habis kena curi. Kalau tidak, kalau dia balik jumpa dengan tuan-tuan dia tak percaya dekat dia, nanti dia akan jadi masalah besar dekat dia. Tuan kena tolong dia, kata. Syekh kena tolong dia. Dia kata aku mana bukan nak tahu apa. Dia kata kenapa nak kait dengan aku pula. Dia kata syekh kena tolong. Saya tahu syekh ada Bismillahirrahmanirrahim. Kena tolong, dia kata. Dia tak guna Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata macam ni lah. Dan kalau kamu nak tolong sangat, boleh. Tapi malam ni, kamu kena support. Kamu kena biayai lah. Kos dia ni. Kos dia apa dia? Kamu buat jamuan. Kambing sekok. Dengan apa ni, dengan makanan, dengan roti apa semua ni, dengan ayak apa semua, dia siap semua. Siap. Dia pun siap semua buat ni. Syed Hashim ni, dia orang kaya. Dia yang buat semua, malam tu buat pergi. Pergi mana? Terus naik kereta pergi ke Mina. Pergi ke Arafah. Sampai di Arafah, hampak, saya kata tu, hampak sufrah. Hampak sufrah, tak nasi kambing tu, nasi mandi. Nasi kambing, atok dengan ayak apa semua tu, naik kereta balik. Tinggal itu ya. Tengah malam. Tinggal kat Arafah, tinggal situ. Naik kereta balik, pergi. Main balik, habis lah. Siapa makan tak tahu. Kata tak apa. Esok akan main. Dia memang. Balik. Esok pagi tu, terus Hak Yang Pak Long ni, mai jumpa dengan Syed Nabil. Ayah Syed Hashim. Syed Hashim lah. Mai jumpa, ucap terima kasih banyak-banyak. Dia kata duit dah dapat dah. Wih. Macam mana boleh dapat duit? Satu biji duit pun tak hilang. Dia kata. Selai pun tak hilang. Dia kata macam mana boleh dapat tu? Yang main hantar tu siapa dia pula? Yang main hantar tu hak kawan curi tu lah. Dia main hantar. Dia kata semalam tak boleh nak duduk. Tak boleh nak buat apa, dia kata. Duduk kerja tepi kiak rumah syekh. Padahal tak ada kaitan pun. Main hantar balik duit sebiji. Pergi tanya dekat syekh tu balik, kamu buat apa yang sampai dia boleh main hantar balik ni? Tak apa. Kita jamu makan kepada golongan muslimin. Dan kita bertawassul, moga-moga mereka akan bantu kita. Patah balik duit tadi. Tapi tak guna Bismillahirrahmanirrahim, dia tak bagi juga. Dia tak guna dengan nama tu, sebab tu masih lagi boleh guna cara lain lagi. Ni bukan jamu jin. Kita jamu jin ke apa? Tak. Guna muslimin. Siapa dia? Rijalul ghaib. Ada awliya Allah Ta'ala yang kita tak nampak depan mata kita.
Dan menjamu makan akan menyebabkan akan terangkat hajat kita. Hajat kita terangkat dengan jamu makan orang. Sebab tu jangan lupa jamu makan orang. Kita ada hajat apa-apa, buat jamu makan. InsyaAllah hajat kita akan diperkenankan Allah. Buat jamu makan, sedekah, insyaAllah. Lepas tu niat dalam majlis tu, moga Allah Ta'ala angkatkan hajat kita. Buat maulid, akan angkat hajat kita insyaAllah. Itu sebab dia. Tiba-tiba malam naik ke langit pula ni. Jadi cukuplah tu malam ni. Jadi dah tu. Dah naik ke langit banyak dah. Bismillahirrahmanirrahim lah apa semua. Jadi dah. Kita sambung esok hadis yang ke-44, 43 ni. Kita baca balik esok insya-Allah. Syuaib bin Sufwan tu kan. Kita tak baca lagi kan. Tu kita akan baca esok. Tu yang tadasi faqultu lamma ra'aituhu tu hadza nabiyullah tu ya. Satu yang kono sampai ke Ayah Pin, masuk ke alam Bazrah. Lepas tu patah balik sampai ke Mekah, patah balik ke sini. Tak maaflah. Esok kita akan sambung insya-Allah. Yaum apa ni? Ini majlis berapa ni? Majlis ke berapa dah? 18 lah. Tadi 17 kan ni? 18. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baru baca 1/6 daripada kitab. 1/6 selama 19, 20, 21, 22, 23, 5 hari. 1/6 kitab. Maksudnya kalau betul nak buat sampai habis kitab ni, kalau ikut dengan 7 hari, per hari perlu berapa kali? 7 kali 6, 7 kali 7, 49 hari. Dekat 50 hari, dekat 2 bulan. Nak habis. Tapi kalau ikut abang kira malam apa? 18 hari no? 3 minggu nak habis no? 3 minggu, 21 hari lebih kurang. Tapi kalau habis, menyembung balik semua terbang Lah habis betul kitab ni, masya-Allah, banyak faedah semua. Banyak fawaid dia, banyak asrar-asrar dalam kitab ni banyak sangat. Oi. Main majzub lah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdhalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakirun wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdhalas salatin ala قاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوم ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا آله وصحبه وسلم عدد معلوم